Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afiq bin Abdul Rahman dari kelas PISMP 2.02 ingin membentangkan, menjelaskan dan menjawab satu salah faham berkaitan dengan surah Nabawiyah yang pernah tular di Malaysia. Untuk tahu lebih lanjut apakah salah faham tersebut, mari kita lihat video ini. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Khasnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baiklah, video yang kita lihat tadi telah dimuat naik pada 28 Julai 2020 di YouTube oleh sebuah YouTube channel yang bernama Malaysia Gazette TV. Video tersebut adalah rakaman daripada persidangan Dewan Rakyat pada tarikh 27 Julai 2020. Di dalam video tersebut, seorang ahli parlimen telah mengatakan bahawa penghijrahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah adalah sebuah pelarian. Ini adalah satu salah faham berkaitan dengan sirah Nabawiyah. Oleh yang demikian, suka untuk saya menjelaskan dan menjawab salah faham ini. Sebelum itu, pertamanya penting untuk kita ketahui apakah yang dimaksudkan dengan pelarian dan apa pula yang dimaksudkan dengan hijrah. Hal ini supaya kita dapat membezakan dua perkara ini. Baiklah, untuk itu kita pergi kepada takrifan pelarian terlebih dahulu. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua, pelarian ialah perihal lari ataupun melarikan. Tambahan pula, UNHCR ataupun Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian ada menyenaraikan beberapa ciri pelarian. Antaranya ialah pelarian ini ialah orang yang melarikan diri daripada perang. Sebagai contoh yang kita ambil, pelarian Filipina di Sabah, yang mana mereka ini datang ke Sabah ataupun lari ke Sabah akibat daripada perang saudara yang berlaku di Mindanao. Antara ciri lain bagi pelarian ini juga ialah tidak mampu melindungi diri sendiri. Yang mana bila kita lihat pada pelarian Filipina ini, mereka tidak mampu melindungi diri mereka di negara asal. Maka dengan itu, mereka lari ke negeri Sabah. Selain itu, faktor terjadinya fenomena pelarian ini ialah nyawa sebagai objektif utama. Mereka lari kerana mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka daripada tergadai seperti mana yang berlaku kepada pelarian Filipina yang saya sebutkan tadi. Apabila kita lihat, pelarian Filipina ini lari daripada negara asal mereka kerana mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka daripada tergadai di dalam perperangan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada pengertian hijrah. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua, hijrah ini ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Dari sini kita sudah dapat lihat bahawa pergerakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah bukanlah sebuah pelarian, akan tetapi ianya adalah sebuah perpindahan ataupun kita gelar sebagai hijrah. Manakala, menurut Ustaz Dr. Muhammad Zuhaili bin Dr. Haji Saiman pula, iaitu pengurusi Lajnah Perkadiran Ulama Pelapis Dewan Ulama PAS Pusat, beliau berpandangan bahawa hijrah ini ialah perpindahan daripada suatu tempat ke tempat yang lain bagi mendapatkan ataupun merancang sesuatu yang lebih baik, sama ada daripada sudut dakwah, ekonomi ataupun politik. Sebagai contoh, seseorang yang berpindah ke negara lain bagi tujuan peluang pekerjaan yang lebih baik. Bagi faktor terjadinya fenomena hijrah ini pula adalah tidak lain tidak bukan adalah satu perancangan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita dapat lihat yang mana selepas daripada peristiwa hijrah ini, Islam berjaya membina satu daulah Islamiah ataupun negara Islam di Yathrib dan dinamakan sebagai Madinah. Oleh yang demikian, di sini kita dapat simpulkan bahawa fenomena pelarian ini berlaku atas dasar keterpaksaan dengan sebab berlakunya kezaliman dan penindasan. Berbeza pula dengan hijrah. Hijrah ini berlaku secara kerelaan dan diatur dengan strategi yang terancang sehingga umat Islam berjaya membina sebuah negara Islam di Madinah.
Baiklah, seterusnya, sebagai pengukuhan, mari kita lihat hujah-hujah yang membuktikan bahawa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah bukanlah sebuah pelarian. Jadi, hujah yang pertama ialah peristiwa hijrah ini kan yang mana baginda Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah berlaku atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bukannya kerana mereka melarikan diri atas kehendak mereka sendiri, ataupun kerana mereka takut, ataupun kerana mereka sudah tidak tahan diseksa dan sebagainya. Bahkan selama 13 tahun baginda Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, kan? Baginda tidak pernah pun sesekali terfikir untuk berhijrah, kan? Walaupun pelbagai ujian, ancaman dan sesaan menimpa baginda dan para sahabat, kan? Jadi di sini kita dapat lihat bahawa baginda dan para sahabat berhijrah semata-mata kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Perkara ini juga telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya daripada negeri Mekah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berselindung di dalam gua. Pada ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terbawah, iaitu kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah iaitu Islam adalah yang tertinggi selama-lamanya kerana Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Bagi menjelaskan ayat Al-Quran tadi, saya merujuk kepada Tahqiqi Al-Masail siri ke-6 yang disiarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, yang mana mereka menjelaskan bahawa menerusi ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang perancangan kaum musyrikin Mekah yang mana pada ketika itu mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan asbab itulah kan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar keluar berhijrah dan meninggalkan tanah airnya yang tercinta, iaitu kota Mekah. Tambahan pula, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah. Famakusa bimakkata 13 sanah yuha ilaihi. Summa umira bil hijrah fahajara 10 sinin. Wa mata wa huwa ibnu 63." Maksudnya, Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian, baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Taala dan diperintahkan agar berhijrah. Maka, baginda berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun. Lalu, wafat ketika berusia 63 tahun. Jadi, berdasarkan hadis ini,
jelas dinyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah selepas menerima wahyu dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan atas kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada hujah yang kedua, iaitu sebelum berlakunya peristiwa hijrah ini, penduduk Yasrib ataupun penduduk Madinah ini sudah terlebih dahulu menerima baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjemputnya ke Madinah. Apa buktinya jadi buktinya Syekh Saiful Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum menyatakan bahawa pada musim haji tahun ke-11 kenabian Allah telah takdirkan 6 orang Yasrib datang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya mereka pulang ke Yasrib dalam keadaan masih tidak beriman. Jadi sepanjang mereka bersama dengan baginda, mereka banyak memerhatikan akhlak baginda, kepribadian baginda, kepimpinan baginda. Jadi setelah mereka pulang ke Yasrib, mereka menceritakan berkenaan dengan perihal baginda kepada penduduk Yasrib yang lain. Jadi selepas daripada itu, rentetan daripada itu, pada Julai 621 Masihi berlakulah Bai'ah Aqabah yang pertama. Yang mana bila mana 12 penduduk Yasrib datang kepada baginda di Mekah untuk memeluk Islam. Cantiknya perancangan Allah itu jadi menerusi Bai'ah Aqabah yang pertama inilah secara tidak langsung menjayakan hasrat umat Islam untuk menubuhkan daulah Islamiah. Jadi sehubungan dengan itu, pada musim haji tahun ke-12 kenabian pula seramai 75 ahli rombongan daripada Yasrib datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kesanggupan mereka menerima baginda sebagai pemimpin mereka. Jadi di sinilah yang saya katakan tadi, mereka terlebih dahulu menerima baginda sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Jadi hasil daripada bai'ah kedua inilah bermulalah perancangan yang membawa kepada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang lain ke Madinah. Dan akhir sekali hujah saya yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan jawatan sebagai pemimpin di negeri Madinah, di negara Madinah. Jadi jikalau difikirkan kembali, mana mungkin tidak logik untuk sesebuah negara itu melantik seorang pemimpin ataupun apatah lagi ketua daripada golongan pelarian yang datang ke negara mereka. Jadi baiklah setelah meneliti ketiga-tiga hujah yang saya nyatakan tadi, maka jelaslah bahawa peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan umat Islam ini daripada Mekah ke Madinah bukanlah suatu pelarian. Kesimpulannya bagi mengelakkan isu salah faham dalam memahami dan mendalami ilmu berkaitan dengan sirah nabawiyah ini, kita mestilah menuntut ilmu yang benar. Jadi persoalannya bagaimana kita hendak memperolehi ilmu yang benar. Caranya adalah dengan belajar daripada guru dan sumber yang benar. Jadi maka sentiasalah tabayun ilmu yang kita perolehi, terutamanya pada masa kini. Ilmu boleh diperolehi di hujung jari. Dunia sekarang ni di hujung jari. Type sahaja di internet, type sahaja di Google, pelbagai sumber yang kita perolehi. Maka penting untuk kita menapis sumber-sumber tersebut dan bertanyalah pada ahlinya. Selain itu, kita juga mestilah sentiasa berdoa agar kita dilindungi daripada fahaman-fahaman orientalis barat yang sentiasa berusaha untuk merosakkan umat Islam. Jadi sekian itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.